Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu Mariam. Mohon tekan butang subscribe ya. Terima kasih. Hai murid-murid, apa khabar semua? Selamat bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Mariam. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar memahami puisi. Tajuk puisi hari ini ialah Bonda. Bonda, dikaulah ratu hatiku. Tidurku dibelai mimpimu. Siang disinari cahayamu. Langkahku dinaungi bayanganmu. Tenang dan damai, mengharungi hari-hari mendatang. Tanpa sedar ke penghujung senja, dikau telah tiada. Bonda, pengorbananmu tidak terhitung daku. Keringatmu bagai titisan emas. Kasih sayangmu gegunun salju, suci dan telus. Bonda, damailah dikau di sana. Kutitipkan doa pada Ilahi. Semoga limpahan pahala diberi. Ganjaran didikanmu kepada kami pada sujudku setiap hari. Baiklah murid-murid, mari kita memahami keseluruhan maksud puisi Bonda tadi. Secara keseluruhan, puisi Bonda adalah mengenai kisah pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Antaranya, ibu telah membesarkan anak hingga dewasa. Seterusnya, ibu tabah bekerja mencari nafkah. Selain itu, ibu telah mencurah sepenuh kasih sayang terhadap anak-anaknya dengan penuh keikhlasan. Akhir sekali, ibu sanggup berkorban nyawa demi membesarkan anak-anaknya agar mereka hidup senang dan selesa. Kesimpulannya, jasa ibu memang tidak dapat dibalas oleh setiap anak kecuali dengan mendoakan agar ibu sentiasa berada dalam ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baiklah murid-murid, setelah kita memahami puisi tadi, marilah pula kita mengadakan sesi perbincangan. Terdapat beberapa soalan yang cikgu berikan supaya murid-murid lebih memahami puisi Bonda. Perbincangan yang pertama, Bonda perkataan sinonimnya ialah sinonim ertinya sama erti. Bonda perkataan sinonimnya ialah ibu atau emak. Soalan yang kedua, dikau telah tiada. Fraza kata di atas membawa maksud ibu telah tiada ataupun ibu telah meninggal dunia. Baiklah murid-murid, soalan yang ketiga. Keseluruhan tema puisi Bonda ialah mengenai pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Soalan perbincangan yang keempat. Nyatakan contoh kata ganda yang terdapat dalam puisi Bonda. Baiklah murid-murid, untuk mencari kata ganda, sebaiknya murid melihat kembali puisi pada awal pembelajaran kita tadi. Okay, terdapat dua kata ganda. Yang pertama, hari-hari. Kata ganda penuh. Kata ganda yang kedua, gegunun, iaitu kata ganda separuh. Soalan yang kelima. Berikan satu contoh peribahasa yang menggunakan perkataan emas.
Baiklah murid-murid, terdapat banyak peribahasa yang menggunakan perkataan emas. Peribahasa terbahagi kepada simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, perbandingan dan juga kata-kata hikmat. Baik, satu contoh peribahasa yang menggunakan perkataan emas ialah masa itu emas. Baik murid-murid, selain masa itu emas, mari kita fikirkan apakah peribahasa lain yang menggunakan perkataan emas. Jom kita fikir sama-sama. Okey, cikgu dapat satu lagi. Peribahasa yang menggunakan perkataan emas iaitu simpulan bahasa. Anak emas. Murid-murid, anak emas, diharapkan murid-murid memahami apa maksud anak emas. Soalan yang keenam. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk kita membalas jasa dan pengorbanan ibu kita? Okey, cikgu ulang balik soalannya. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk kita membalas jasa dan pengorbanan ibu kita? Baik, soalan perbincangan ini mengkehendaki murid-murid memberi pendapat sendiri. Pendapat yang positif, pendapat yang betul. Cara untuk membalas jasa dan pengorbanan ibu kita. Baik, cara menjawabnya ialah begini. Pada pendapat saya, cara untuk kita membalas jasa dan pengorbanan ibu kita ialah dengan mentaati dan mendengar nasihat mereka. Selain itu, kita hendaklah sentiasa mendoakan kebaikan dan kesejahteraan ibu kita, sama ada ibu kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Biasanya, setiap puisi mengandungi nilai murni dan pengajaran yang tersirat. Oleh itu, murid-murid hendaklah membaca dengan teliti dan memahami maksudnya. Baik, cara menjawab perbincangan soalan nombor 7 ialah begini. Dua pengajaran yang terdapat dalam puisi hendaklah kita mentaati dan menghargai jasa dan pengorbanan ibu terhadap kita. Pengajaran yang kedua, hendaklah kita sentiasa mendoakan kebaikan dan kesejahteraan ibu kita, sama ada ibu kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Demikianlah soalan perbincangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Sebelum mengakhiri pengajaran hari ini, cikgu ada sediakan kata-kata hikmah sebagai panduan dan nasihat kepada murid-murid. Kasih bapa membawa bahagia. Kasih ibu membawa ke syurga. Maknanya di sini murid-murid, ibu bapa kita, jikalau kita mentaati, jikalau kita membahagiakan mereka, hidup kita pasti gembira, pasti bahagia dan akhirnya insya-Allah akan membawa kita ke syurga. Oleh itu, sentiasalah berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Sekian saja murid-murid. Berjumpa lagi pada pelajaran Bahasa Melayu yang akan datang. Jangan lupa tekan subscribe sebagai tanda sokongan kepada pengajaran cikgu. Terima kasih.